Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okay, chapter 6, Chemical Equilibrium. Okay, 6.1, explain reversible reaction, dynamic equilibrium and law of mass action. State characteristic of a system in equilibrium. Interpret the curve of concentration against time. Okay, so first kali kita kena faham apa tu reversible reaction. Okay, untuk faham reversible reaction, kita kena tahu yang non-reversible reaction. Okay. RSN ni reaction lah, singkatan. Okay, non-reversible reaction adalah the reaction which only have one direction. Okay, contohnya A plus B produce C and D. So, hanya A dan B boleh react menghasilkan C dan D. C dan D dah stabil, so dia kekal sebagai C dan D. Reversible reaction pula adalah reaction that have forward and reverse reaction. Okay, dia punya simbol ada beza sikit. A plus B, simbol arrow dia reversible, patah balik. C plus D, maksudnya A boleh react dengan B menghasilkan C dan D. C pun boleh react dengan D menghasilkan A dan B balik. So, ada forward dan ada reverse. Forward reaction adalah bila A react dengan B menghasilkan C dan D. Reverse reaction adalah bila C react dengan D menghasilkan A dan B. Okay. Memanglah kalau kita tengok A dengan B, sini dia sebagai reactant. Okay. Dekat sini pula dia sebagai produk. C dan D, sini dia sebagai produk. Kat sini dia sebagai reactant. So, kiranya A dengan B boleh jadi dua-dualah reactant dan produk. Tapi, kalau kita sebut reactant, kita kena faham dia adalah A dan B lah, walaupun dia sebenarnya boleh jadi produk juga. Okay. Kalau kita kata produk, C dan D adalah produk. Kita merujuk kepada C dan D, walaupun C dan D boleh jadi produk dan juga boleh jadi reactant. Okay, reversible reaction ada forward dan reverse reaction. Okay, tu adalah untuk reversible reaction. Dynamic equilibrium pula adalah di mana a system reach equilibrium when a forward and reverse reaction proceed at equal rate and the concentration of reactant and product remains constant over time. So, kat sini kita nampak ada dua lah ciri dynamic equilibrium. Ada dua ciri. Satu, bila forward and reverse reaction proceed at equal rate. Okay. A plus B menghasilkan C dan D, forward reaction. Reverse reaction, C dan D react menghasilkan A plus B. Kadar berlakunya reaction atas dan bawah berlaku pada kadar yang sama. Contohnya, forward reaction menghasilkan 5 molekul C dan 5 molekul D. C dan D react menghasilkan 5 molekul A dan juga 5 molekul B. Berlaku pada kadar yang sama. 5 molekul dengan 5 molekul. Okay. So, kita nampaklah kat sini kadar C dan D bila menghasilkan 5 C dan 5 D. Berapa banyak A dan B yang hilang? A dan B yang hilang juga adalah sebanyak 5 molekul. Okay, kat sini hilang 5 molekul, kat sini pula menghasilkan 5 molekul. Okay, forward reaction menghasilkan 5 C dan 5 D. Tapi untuk reverse reaction, kalau kita nak hasilkan 5 A dan 5 B pun kena guna 5 C dan 5 D. Kadar penghasilan C dan D dan kadar penggunaan C dan D adalah sama. So, adalah ciri kedua, the concentration of reactant and product remain constant over time. Concentration reactant dengan produk adalah kekal sebab dia dihasilkan 5 molekul, digunakan pun 5 molekul. Jadinya concentration dia at the end sama je, remain constant. Okay, tapi bukan itu sajalah ciri-ciri dynamic equilibrium, ada lagi. Okay, ini ciri pertama. Ini ciri kedua. Ciri ketiga bagi dynamic equilibrium adalah bila the reaction occur in a closed system. Maksudnya kita punya reaction mesti kita buat dalam bekas yang tertutup. Tak boleh conical flask, buat dalam makmal dengan bekas yang terbuka macam ni. Okay, ciri keempat adalah
equilibrium is reached regardless of how the reaction is run. Maksudnya dalam reaction kita ni, okay, kita boleh letakkan A dan B. A dan B akan react menghasilkan C dan D. C dan D akan react menghasilkan A dan B. Okay, pada satu tahap dia akan capai equilibrium. Tapi equilibrium juga boleh dicapai jika kita letak C dan D dahulu. Okay, dia akan react jadi A dan B. A dan B react jadi C dan D, akan capai juga equilibrium at the end. Ataupun dalam bekas ni kita letak A dan B dan juga kita letak produk dia sekali, C dan D. Okay, tetap ada forward dan reverse reaction dan at the end dia akan capai equilibrium regardless of how reaction is run. Kita nak letak apa dulu, nak letak produk ke, nak letak reactant ke, nak letak dua-dua, dia tetap akan capai equilibrium. Okay, itu adalah dynamic equilibrium, definisi, dan 1, 2, 3, 4 tadi adalah characteristic of a system in equilibrium. Okay, sebelum kita pergi kepada law of mass action, kita tengok dulu curve of concentration against time. Okay, kita guna contoh yang sama. Kita ada reactant A dan B. Okay, forward reaction menghasilkan C dan D. C dan D pun boleh ada reverse reaction menghasilkan A dan B. Okay, kita tengok graf. Okay, concentration against time. Concentration unitnya molar, time unitnya second ke minute ke hour, terpulang. Concentration of reactant. Okay, kita kira dalam satu bekas yang tertutup, kita letakkan reactant A dan B. Memang selalunya kita guna macam ni lah, kita letak reactant dulu A dan B. So, bila T sama dengan kosong, okay, dekat sini. Okay, sebelum kita start lagi reaction, okay, kita ada A dan B. So, A dan B dia wujud pada T kosong dengan ada nilai dia, bukan dari bawah. Okay, so makin lama A dan B akan react menghasilkan C dan D. Okay, so makin lama, makin meningkat masa, concentration of A dan B akan berkurang sebab dia ditukar kepada C dan D. So, dia dari atas turun ke bawah. Okay, untuk concentration C dan D pula, bila T sama dengan kosong, okay, dia belum terhasil lagi sebab kita letak A dan B saja dulu. Jadi, concentration C dan D, dia start dari bawah. Okay, dari kosong. Makin lama masa, okay, A dan B ni akan menghasilkan C dan D. So, makin lama dia makin banyak. So, concentration of C dan D, dia start dari tak ada kepada makin banyak. Okay, sampailah dia akan capai constant. Okay, yang bawah ni adalah garis untuk concentration of product. Okay, yang atas ni adalah garisan untuk mewakili concentration of reactant. Okay, reactant A dan B memang kita letak dalam bekas, so dia start dengan ada. Makin lama dia akan react menghasilkan C dan D, maksudnya A dan B tu berkurang lah. Dia dari atas berkurang, menurun sampai dicapai constant. Okay, C dan D pula dia asalnya belum terhasil. Makin lama masa dia akan makin dihasilkan, so concentration dia makin banyak, dari kosong makin banyak sampailah dicapai constant. Okay, bila constant, kat sini kalau kita tengok graf, okay, sini start constant. Ini adalah garisan di mana sistem mula capai equilibrium. Okay, kalau ingat balik definisi dynamic equilibrium ni, okay, adalah di mana the concentration of reactant and product remain constant. So, sini garisan dia mendata je, concentration dia constant je. Sini dia dah start capai equilibrium. Okay, graf kedua yang kena tahu adalah graf rate against time. Kadar of forward and reverse reaction against time. Okay, kalau kita tengok ni, sini A dan B menghasilkan C dan D. Ni kita panggil dia forward reaction. Okay, nak panah yang berlawanan pula, C dan D menghasilkan A dan B. Kita panggil dia reverse reaction. Okay,
kadar forward dengan reverse reaction mesti berlaku pada equal rate. Bila dia dah capai equal rate, barulah kita panggil sistem tu capai equilibrium. Okey, kita start forward reaction sebab dalam kita punya closed system, bekas reaction kita letak A dan B. So, kita akan ada forward reaction lah. Okey, kita ada banyak asalnya sebab kita letak A dan B dalam kuantiti yang banyak. Okay, so forward reaction kita tinggi, start tinggi, tapi makin lama masa A dan B akan ditukar kepada C dan D. Okay, ini dihasilkan A dan B pula makin sikit. So, bila dia makin sikit, kadar penghasilan, kadar penukaran A dan B kepada C dan D pun akan menurun. Bila A dan B sendiri tu sedikit berkurang, kadar penukaran A dan B kepada C dan D pun berkurang. Jadi, forward reaction daripada banyak dia akan makin kurang. Okay, C dan D pula, K pada T sama dengan kosong, dia belum ada. So, kadar reverse reaction C dan D ditukar kepada A dan B, okay, asalnya tak ada. Dia start dari kosong. Okay, bila makin lama C dan D makin dihasilkan, kuantiti dia daripada tak ada makin banyak. So, bila dia makin banyak, dia pun boleh ditukar kepada A dan B dengan makin cepat. Kadar yang makin tinggi. So, daripada tak ada kepada ada. Sampailah ini untuk rate of forward reaction. Okay, ini pula rate of reverse reaction. Okay, bila rate of forward and rate of reverse reaction equal, sama. Okay, sini kita kata sistem ni dah capai equilibrium. Okay, when a forward and reverse reaction proceed at equal rate. Okay, ini adalah dua graf tu. Graf concentration against time dan juga rate against time. Okay, concentration untuk NO2 adalah produk, so dia daripada tak ada makin lama makin banyak dihasilkan, makin meningkat sampailah dia capai constant. Okay, N2O4 garisan biru pula adalah reactant. N2O4 adalah reactant, so dia daripada ada banyak, kita letak banyak dalam bekas tu, makin lama dia makin ditukar kepada NO2 produk. So, concentration dia daripada banyak kepada makin lama makin sedikit sampailah dia capai constant. Okay, kat mana dia constant ni, okay, ini adalah di mana reaction tu dah capai equilibrium. Okay, untuk graf kedua, rate against time. Okay, KR rate untuk reverse reaction, KF adalah rate bagi forward reaction. Okay, forward reaction asalnya banyak sebab kita ada banyak N2O4. Makin lama N2O4 makin sedikit, so dia punya forward reaction pun makin lama makin kurang. Okay, untuk produk dia daripada tak ada kepada makin banyak, so reverse reaction pun daripada tak ada kepada makin banyak sampailah dia equal. Rate become equal, concentration become constant. Concentration tak semestinya sama, dia kena constant sahaja. Okay, concentration of N2O4 and NO2 remain constant, tapi tak semestinya dia sama. Sebab kita juga boleh ada graph concentration against time macam ni. Okay, ini produk kat sini, concentration untuk reactant pula kat sini. Reactant boleh ada macam ni tak bersentuhan. Kita juga boleh ada jenis yang ketiga di mana concentration of reactant dengan concentration of product sama. Dia boleh sama tapi tak semestinya sama. Yang penting dia kena constant. Okay, itu adalah graph curve of concentration against time dan juga satu lagi rate against time. Okay, seterusnya law of mass action yang ni. Okay, kita tengok dulu definisi apakah itu law of mass action. Okay, law of mass action ataupun juga kita panggil law of chemical equilibrium adalah at a given temperature, chemical reaction reaches a state in which
particular ratio of product and reactant has a constant value. Okay, kita ada ratio of product and reactant, okay, has a constant value. So maksudnya kalau kita ada reaction A plus B, reversible reaction, produce C dan D, okay, ratio of product and reactant, okay, kalau kita ambil C darabkan dengan D, kita bahagikan dengan reactant A darab B, ratio product dengan reactant, kita bahagikan, kita dapat satu nilai constant K. Okay, maksudnya bila sistem tu dah capai equilibrium, kita ambil product bahagikan dengan reactant, kita akan dapat satu nilai constant. Isikan kepekatan C dan D bahagikan dengan kepekatan A dan B yang pada equilibrium ni, okay, kita akan dapat satu nilai constant K. Okay, nilai constant K ni ada dua. Kita boleh kategorikan kepada KC, equilibrium constant, bagi concentration, dan satu lagi kita ada KP, equilibrium constant dalam bentuk pressure. Okay, dan juga kita boleh ambil yang lebih, equation yang lebih complicated lah. Contohnya 2A dengan 3C. 2A plus B produce 3C plus D. Okay, dan kita buat fasa dia gas. Ini gas. Ini gas. Dan D juga gas. Okay, kita ambil contoh pertama, semua gas. Okay, KC, equilibrium constant dalam bentuk concentration. Kita ambil spesies yang dalam fasa gas dan aqueous. Okay, maksudnya gas, semua kita boleh ambil. Okay, ratio of product and reactant. So, kita ambil product. Okay, concentration sebab dia C, concentration. So, square bracket untuk mewakili concentration of C. Okay, ada perkali 3. So, maksudnya dia kuasa 3. Okay, D pula, concentration of D. Perkali dia 1, kuasa 1, samalah dengan tak tulis. Okay, perkan dengan concentration of reactant. Okay, 2A, concentration of A square, dan reactant B, concentration of B. Okay, bagi P pula, KP, equilibrium constant dalam bentuk pressure. So, kita ambil PC kuasa 3, darabkan dengan pressure D, bahagikan dengan pressure A square, darabkan dengan pressure B. Okay, KP juga kita ambil semua spesies sebab kita untuk KP kita ambil semua spesies yang dalam fasa gas. Okay, KC gas dan aqueous, KP gas.